Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan inovasi yang kami hasilkan, iaitu sulaman bahasa. Ahli-ahli kumpulan inovasi sulaman bahasa ini terdiri daripada saya sendiri, Yahya bin Ahmad Putih, Roziah binti Abdul Rahman, dan Junaidah Baharuddin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, salah satu cabaran guru-guru mata pelajaran bahasa Melayu adalah untuk memastikan murid-murid dapat membina pendahuluan dan memulakan karangan, terutama murid-murid yang sederhana dan lemah. Keadaan ini adalah disebabkan mereka mengambil masa yang lama untuk menghasilkan sebuah karangan yang lengkap. Cabaran ini telah mendorong guru untuk mencari apakah kaedah terbaik bagi membantu murid agar mereka mempunyai kemahiran pantas dalam menghasilkan pendahuluan yang lengkap. Justru pendekatan inovasi melalui sulaman bahasa adalah strategi yang diaplikasikan untuk membantu murid-murid berjaya menghasilkan pendahuluan tersebut. Objektif penghasilan inovasi sulaman bahasa ini, objektif umumnya ialah menyediakan teknik mudah untuk murid membuat pendahuluan karangan. Manakala objektif khususnya pula, murid dapat menghasilkan pendahuluan dalam masa yang singkat. Yang kedua, murid dapat menghasilkan pendahuluan sekurang-kurangnya 5 ayat. Isu wujudnya kami menghasilkan inovasi sulaman bahasa ini apabila kami nampak murid mengambil masa yang sangat lama untuk memulakan penulisan karangan. Hal ini berpunca daripada pertama, murid tidak ada panduan khusus untuk mengenal pasti isu yang hendak dibincangkan. Yang kedua, murid tidak dapat menguasai penggunaan penanda wacana yang betul. Manakala yang ketiga, murid tidak menguasai pembinaan pelbagai bentuk ayat dalam pendahuluan. Kronologi penghasilan sulaman bahasa, yang pertama sekali, ramai murid mengambil masa yang lama untuk membuat pendahuluan karangan. Oleh sebab itu, kami telah mengadakan sesi sumbang saran antara ahli dan akhirnya tercetuslah idea untuk menghasilkan alat untuk sulaman bahasa. Pada awalnya kami telah menyediakan satu lakaran sulaman bahasa, prototipe sulaman bahasa tanpa warna, dan akhirnya kami mengadakan perjumpaan sekali lagi untuk menambah baik produk yang akhirnya telah menghasilkan satu produk sulaman bahasa yang lengkap berwarna. Kos penghasilan sulaman bahasa bagi prototipe dan produk adalah sama, iaitu bernilai RM7.35 sahaja. Kami juga telah mengadakan ujian sulaman bahasa bagi ujian pra dan juga ujian pos yang melibatkan 109 orang jumlah murid, dan hasilnya keputusan ujian pra yang berjaya menjawab dengan tepat hanya 33 orang, dan keputusan ujian pra yang tidak berjaya menjawab soalan yang diberikan 76 orang. Keputusan ujian pos jumlah murid iaitu 109 orang. Hasilnya keputusan ujian pos yang berjaya menjawab 93 orang dan yang tidak berjaya menjawab 16 orang. Berikut merupakan analisis perbandingan keputusan ujian pra dan pos. Jika anda lihat, penggunaan inovasi sulaman bahasa ini membantu meningkatkan kefahaman murid untuk menjawab soalan dengan lebih mudah. Dan jika anda lihat daripada analisis ini, keputusannya adalah sangat positif. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang keberkesanan penggunaan sulaman bahasa. Melalui data tadi, jelas menunjukkan peningkatan kebolehan murid untuk menulis pendahuluan dengan baik. Dari 33 orang sahaja, meningkat kepada 93 orang. Hal ini jelas menunjukkan peningkatan sebanyak 60 orang yang berhasil menyiapkan tugasan dengan berpandukan sulaman bahasa. Dan bagi murid yang tidak berjaya, kelemahan dari aspek memahami tugasan dan penguasaan bahasa yang sangat lemah. Walau bagaimanapun, mereka masih boleh memulakan dengan 2 atau 3 baris ayat berdasarkan sulaman bahasa yang digunakan. Dan untuk makluman semua, keistimewaan sulaman bahasa ialah saiznya yang kecil, mesra pengguna, berwarna-warni, kos penghasilan rendah, tahan lama, mudah difahami, permainan bahasa, menjimatkan masa dan amat menyeronokkan. Dan sulaman bahasa ini juga berpotensi untuk disebarluaskan. Sulaman bahasa berpotensi untuk diguna pakai ke seluruh sekolah menengah di Malaysia dan juga boleh diadaptasikan dalam mata pelajaran lain seperti bahasa Inggeris, pendidikan moral dan juga pendidikan seni. Dan refleksi daripada alat ini, murid dapat menggunakan alat ini dengan baik dan guru dapat mengenal pasti kelemahan murid dalam penguasaan sesuatu isu dalam karangan. Dan pelaksanaan kajian yang telah kami lakukan menggunakan sulaman bahasa ini, pertama, kami melakukan tinjauan masalah
Dan setelah mendapat masalah itu, kami mengadakan ujian pra. Dan dari situ, tindakan kami jalankan dengan menggunakan sulaman bahasa yang kami buat. Dan selepas itu, pelaksanaan tindakan, pemerhatian dan refleksi telah kami lakukan melalui ujian POS. Sebenarnya, fokus kajian utama kami ini adalah untuk membantu murid yang sederhana dan lemah untuk menghasilkan pendahuluan dalam masa yang singkat. Dan melalui alat ini, murid-murid memberikan maklum balas yang amat baik, antaranya menyeronokkan, mudah difahami, mudah untuk menyambung ayat dan dapat mengenal pasti penanda wacana dengan baik. Dan cadangan kami untuk kajian seterusnya, sulaman bahasa kami akan sambung dengan perenggan untuk isi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan cara-cara untuk menggunakan produk inovasi sulaman bahasa. Terdapat 5 langkah untuk kita gunakan bagi menyelesaikan satu pendahuluan yang mudah. Langkah 1, kita akan pilih satu perkataan di sini dan murid-murid juga boleh memilih mana-mana frasa yang mereka ingin gunakan. Seterusnya, mereka akan wujudkan satu isu untuk dihuraikan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru-guru. Sebagai contoh di sini, kami menggunakan tajuk langkah-langkah memupuk budaya membaca. Maka setelah mereka memilih frasa dasawarsa ini, kita akan huraikan sikit tajuk tersebut. Contohnya, dasawarsa ini, budaya membaca semakin kurang diamalkan dalam kalangan murid-murid sekolah. Setelah murid-murid dapat mengenal pasti isu bagi tajuk tersebut, kita akan teruskan kepada langkah kedua. Langkah kedua, kita berbalik kepada produk sulaman bahasa. Kita boleh pilih mana-mana satu frasa yang ingin kita gunakan. Mari kita pilih isu ini telah menjadi perbincangan hangat dalam kalangan masyarakat. Dan letakkan sahaja di bahagian ini. Dan kita terus pergi ke langkah ketiga. Mari kita pilih lagi frasa yang sesuai untuk langkah ketiga. Mari kita pilih hal ini berpunca daripada untuk ayat awal. Dan ayat akhirnya, mari kita pilih pelbagai faktor persekitaran. Seterusnya, kita pergi ke langkah keempat untuk menyatakan contoh. Jadi kita pilih perkataan tamsilnya. Okey, untuk memberikan contoh, murid-murid kena berfikir sedikit apakah yang menyebabkan budaya membaca itu kurang diamalkan. Jadi kita tambahkan sedikit ayat di situ, tamsilnya adanya pengaruh peranti elektronik telah menjejaskan budaya membaca. Setelah selesai kita tulis bagi langkah keempat, maka kita pergi ke langkah kelima dan yang terakhir. Jadi kita boleh pilih frasa yang disukai dan sesuai untuk penutup pendahuluan kita. Jadi marilah kita pilih jelaslah bahawa. Selepas itu, kita ulang kata tugas daripada tajuk yang telah diberikan. Jadi tajuk kita, langkah-langkah memupuk budaya membaca. Dan kita pergi semula ke produk sulaman bahasa. Kita pilih ayat yang terakhir. Kita pilih perlu dikupas ataupun perlu dilakukan agar masalah ini dapat diatasi secara efektif. Maka selesailah satu pendahuluan. Dan murid-murid boleh menyalin semula pendahuluan yang telah mereka bina menggunakan produk sulaman bahasa. Demikianlah hasil daripada penggunaan produk sulaman bahasa. Begitu cepat pendahuluan dapat dibina. Maka ayat yang terbina di sini ialah dasawarsa ini, budaya membaca semakin kurang diamalkan dalam kalangan murid-murid sekolah. Isu ini telah menjadi perbincangan hangat dalam kalangan masyarakat. Hal ini berpunca daripada pelbagai faktor persekitaran. Tamsilnya adanya pengaruh peranti elektronik menjejaskan budaya membaca ini. Jelaslah bahawa langkah-langkah memupuk budaya membaca perlu dilakukan agar masalah ini dapat diatasi secara efektif. Begitu jelas sekali bahawa produk ini sangat mudah digunakan dan sesuai untuk semua aras bagi pelajar-pelajar sekolah. Jadi, dia tidak memakan masa yang lama, mudah difahami, cepat dan menyeronokkan. Maka, kita haruslah menggunakan produk sulaman bahasa.
saya dapat menghasilkan pendahuluan yang lebih mudah dan cepat. Saya menghasilkan pendahuluan dalam tempo 5 minit saja. Cobalah sulaman bahasa. Best.